أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذرياته أجمعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kali ini sama-sama kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia serta keizinan dan juga kehendaknya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Telah kita menunaikan sembahyang ataupun solat maghrib secara berjemaah. Dan selepas ini kita akan sembahyang isyak secara berjemaah pula. Dan dengan sedikit kesempatan ini, masa yang ada, bolehlah kita berkongsi sikit sebanyak perkara yang boleh menambahkan khazanah ilmu kita dalam kita meneruskan kehidupan kita secara umumnya sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi ini, dan secara khususnya sebagai hamba Allah Ta'ala dalam nak meneruskan kehidupan kita, kehidupan ibadah kita, insya-Allah Ta'ala. Jadi menangkan ini kali pertama lah saya menjajakan kaki ke masjid yang sebuah indah dan canggih ini. Ada air, ada minum tadi. Kunci ada tadi. Ni dia. Jadi sempurna lah, ini kali pertama lah ya saya menjajakan kaki ke masjid ini. Masjid apa nama? Masjid Nurul Hidayah. Cantik nama. Cahaya Hidayah. Cahaya petunjuk. Jadi saya nak bersuai kenal lah dengan tuan-tuan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak? Biarlah mungkin ni kali pertama dan kali terakhir di masjid ni pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya bila jumpa tu tuan-tuan mungkin kenal saya dan saya mungkin tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan kenal lah nama saya ya tak. Aku datang-datang tu mengajar. Lalu jumpa kat luar nak tegur tak kenal nama, ustaz apa ya ajar. Saya tak bagi tahu nama kan. Jadi saya perkenalan sikit sebanyak tentang diri saya, latar belakang saya. Kemudian kita teruskanlah pada perkongsian kita, insya-Allah Taala. Nama saya Ustaz Hasan bin Cik saya. Ustaz Hasan, tuan boleh panggil Ustaz Hasan. Kalau kat luar jumpa tu tegurlah saya. Ustaz Hasan. Double S, Hasan. Datang daripada Sungai Buloh. Rasa jauh juga tu. Tapi bagi saya tak apa jauh lah. Kadang-kadang saya pergi kuliah lagi jauh daripada tempat tuan-tuan. Kat Ceras, Kajar, jauh lagi tu. Ni kira tak berapa jauh sangat lah. Berasal daripada Kelantan, berhijrah ke sini bukan 20 tahun yang lalu untuk saya sambung pelajaran dalam pengajian Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya mendapat pendidikan awal pengajian tinggi di sana. Kemudian saya sambung ke Institut Pendidikan Islam Selangor dan saya sambung lagi ke UPSI dalam pengajian Masters Syariah dan Fiqh dan Usul. Sekarang saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh hampir 10 tahun. Dan saya juga berkhidmat di Open University Malaysia. Jadi rutin kita alhamdulillah lah, rutin pendidikan lah. Siang saya mengajar di sekolah. Ilmu yang kita guna untuk ajar kanak-kanak ni dipanggil ilmu pedagogi, tuan-tuan. Ilmu ajar kanak-kanak. Di sekolah kita mengajar budak-budak lah, tahun 1 sampai tahun 6. Kemudian setiap malam saya mengajar di masjid dan surau lah. Saya punya base di kawasan Subang, Sungai Buloh dan Gombak. Ni dah terlepas lah dia kata ni. Kawasan saya sebenarnya sebelah sana. Alhamdulillah, setiap malam saya keluar. Sebahagiannya jadual saya sendiri, sebahagiannya saya
mengisi-ngisi ruang yang ada untuk ganti kawan-kawan, jemputan dan seumpama. Kemudian Sabtu dan Ahad saya mengajar di Open University Malaysia. Kita ajar pelajar-pelajar ijazah dan diploma syariah. Baik, dan ilmu kita nak ajar orang dewasa ni dipanggil ilmu andragogi. Tadi ilmu ajar budak-budak ni tuan, ilmu pedagogi. Ilmu kita nak mengajar orang dewasa, macam mana nak menyampaikan maklumat, macam mana kita nak berinteraksi, dipanggil ilmu andragogi. Tak sama tu, kan? Sebab ni pertama kali mungkin tuan-tuan tak kenal saya lagi. Lama-lama kok lepas ni kan ada jemputan lagi tuan-tuan kenal lah saya. Dah terlampau rapat, kadang-kadang saya mengajar tak duduk macam ni, saya berjalan, pergi tepuk bau ke, kan, pergi bersalam ke, sambil berdiri ke, tapi sambil menari-nari tu tak ada lagi lah setakat ni. Belum ni, setakat ni mengajar sambil menari tu tak ada lagi. Sambil duduk, sambil berjalan, sambil berdiri ada lagi lah. Dan saya sebenarnya di pentas ini kita lebih kepada nak berkongsi dengan tuan-tuan atas nama umat Islam. Ada sebahagian kita berkongsi, bukan nak mengajar mana pun, kita nak berkongsi. Pasal ilmu kita ni kalau ikutkan tak berapa banyak mana pun. Cuma setakat mana yang kita tahu, kita nak berkongsi dengan tuan-tuan. Supaya kehidupan kita ni lebih baik. Kehidupan macam mana? Yang saya sebut tadi lah. Kita ni ada dua kehidupan. Kehidupan pertama, kehidupan umum kita macam orang lain. Orang bukan Islam makan, kita pun makan. Orang bukan Islam bekerja, kita pun bekerja. Sebahagian daripada apa yang orang bukan Islam buat, kita pun buat. Kan? Dia bawa kereta, kita pun bawa kereta. Kehidupan umum kita sama. Asal nama manusia semua sama. Sebab tu Allah Ta'ala ni bila dia nak khitab, nak tujukan kata-katanya dalam Quran, kadang-kadang dia kata ya ayuhan nas. Quran ni bukan untuk orang Islam saja, dia juga untuk seluruh manusia, merangkumi semua makhluk. Ya ayuhan nas. Allah Ta'ala kata wahai manusia. Satu kehidupan lagi yang perlu kita fokus, yang perlu kita perbaiki daripada masa ke semasa, dan itu tujuan kita duduk di pentas ini setiap malam. Tuan-tuan lepas maghrib, tuan-tuan boleh pergi pasar malam. Ada pasar malam tak masjid ni? Ada. Tu pasal nampak kurang je orang. Kok ada pasar malam pasal gini? Kan? Pasal apa? Kita nak memperbaiki, nak memperelokkan lagi satu lagi kehidupan kita yang kita panggil kehidupan beribadah. Kehidupan kita selaku hamba Tuhan yang bernama Muslim dan Mukmin. Sementara pula kita ni tuan-tuan umat yang paling akhir. Tidak ada lagi umat selepas kita. Kita lah umat Islam yang paling akhir. Kita boleh kata umat Nabi terdahulu terawal. Umat Nabi Nuh AS terawal. Umat Nabi Ibrahim AS terawal. Umat Nabi Musa terawal. Kita ni umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang paling akhir. Sementara pula Nabi kita adalah Nabi yang paling akhir. Kita tak boleh i'tikad tuan-tuan, ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada orang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul. Rasul Melayu kena tangkap tengah makan bulan puasa, sumbat kat penjara Kajang berapa bulan betul lepas. Katanya dah taubat lepas, tak tahu buat perangai lagi, kan? Kita lah umat akhir zaman. Kita ni special berbanding dengan orang-orang yang terdahulu. Walaupun kita jauh daripada Nabi. Nabi dah lama tinggalkan kita, tuan. Lama sangat. Dari sudut perkiraan kita lama, tapi dari sudut perkiraan Allah Ta'ala sekejap saja. Nampak? Baik, tak masuk lagi tu. Baru mukaddimah baru. Mukaddimah part 1. Dia ada mukaddimah part 1, mukaddimah part 2, mukaddimah part 3. Baru boleh masuk kepada tajuk dan isinya. Tak tahulah berapa lama masa diperuntukkan untuk saya ni. Tapi biasa saya kalau mengajar tempat pertama kali ni 2 jam. Tapi tak apalah, malam ni saya bagilah kelonggaran pada masjid ini sebab nama dia cantik, Nurul Hidayah. Bolehlah kita berhenti lebih kurang 8.30 ke 10 minit 15 minit lepas isyak. Kita berhentilah, insya-Allah Taala dapat 45 minit.
sekejap sangat tak padan saya tempuh jam tadi tu. Okey, baik. Malam ni tuan-tuan, kuat sikit tu. Tak apa. Bersempena dengan bulan yang kita kata bulan Maulidur Rasul. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada kesepakatan bilakah Nabi lahir. Sebahagian ulama mengatakan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Dan berbeza-beza pula mereka bilakah Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal itu. Ada kata di awal bulan, ada kata di tengah bulan, ada kata di akhir bulan. Sebahagian yang lain mengatakan Nabi lahir pada bulan Syawal, Nabi lahir pada bulan Rejab, Nabi lahir pada bulan Ramadan. Tidak ada kesepakatan. Kelahiran Nabi ni tuan-tuan satu benda yang besar di sisi kita. Namun dengan sebab tidak ada kesepakatan, kita bicara juga kelahiran Nabi dalam konteks risalah. 12 hari bulan ni kita cuti kan, sempena Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah apa-apa perkara yang baik-baik yang mencerminkan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ceramah, buat orang kata apa benda yang baik-baik lah. Nampak? Orang Kristian pun ada dalam dari agama depa, itulah menyambut hari kelahiran Nabi Isa yang kita sebut sebagai hari Natal. 24 hari bulan kita sambut cuti sempena kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. 25 pula orang Kristian menyambut kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bukan Nabi depa saja tu, Nabi kita juga tu, Nabi Isa tu. Cuma dia orang kata Nabi Isa Tuhan, kita kata Nabi Isa Nabi. Nampak? Tak apalah ya. Jadi bersempena dengan bagi saya bulan yang teramat mulia ini, walaupun tidak ada kesepakatan, namun kita bercakap pada kelahiran Nabi pada bulan ini. Jadi kita nak berkongsilah sikit sebanyak perkara yang baik yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita selalu baca tuan-tuan satu ayat daripada Al-Quran, kitabullah. Tidak ada lagi kitab Allah Ta'ala selain Quran. Satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang kita kena terima 100%. Tidak ada satu sikit pun yang kita boleh tolak daripada Al-Quran. Quran ni ada 114 surah. Tuan-tuan, ada 77,435 huruf. 39 huruf. Ada 320,015 tadi kalimah. 77 ulang balik. Quran ni ada 114 surah. Ada 77,439 kalimah. Tahu kalimah? Perkataan. Ada 320,015 huruf. Ada lagi kecil pada huruf? Tak ada lah, apa paling kecil huruf dah tu. Titik ustaz, titik. Tak kira. Wakaf ustaz, wakaf. Wakaf tu ayat lah tu, nombor ayat. Kan? Secara umumnya begitulah. Walaupun ulama berbeza-beza tentang bilangan huruf, bilangan kalimah, bilangan ayat, ulama berbeza, tapi saya ambil satu pandangan yang paling baik di sisi ahli ilmu. Itulah tadi. Tak ada satu huruf kita boleh tolak daripada Al-Quran. Tak boleh. Sementara lagi kalimah, sementara lagi ayat, sementara lagi surah. Tak boleh. Ataupun kita kata ada lagi Quran lain selain daripada Quran. Tak boleh. Masih ada satu golongan yang juga mengaku Islam, tapi dia kata Quran yang ada lagi 9/10 kali ganda yang telah hilang. Pak ada ni 1/10 je. Ada lagi 9/10 tapi hilang. Akan datang balik pada akhir zaman, dibawa oleh imam-imam yang besar yang disebut sebagai imam 12 itu. Faham tak? Dia sebut imam 12 tu. Nah, kena hurai lagi, kena tambah masa lagi. Dia kata begitu. Quran yang ada pun kita terbaca tak pernah habis. Setahun sekali nak khatam pun terketak-ketak lidah. Kan? Tak kata orang lain lah, ustaz duduk cakap ni pun sama juga. Nak perhabis satu surah
Satu juzuk tuan bukan senang, walaupun benda tu sikit saja. Kita yang lancar baca Quran ni tuan-tuan, kita boleh menghabisi satu juzuk hanya dengan 25 atau 30 minit dengan bacaan tahqiq, tidak terlampau perlahan, tidak terlampau laju. Sebab bacaan Quran ni ada 3. Satu dipanggil tahqiq, slow sangatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dipanggil tahqiq. Slow sangat. Hanya untuk bacaan bila kita baca secara berseorangan, nak rasa nikmatnya Quran. Terutama bila kita baca di tengah malam, sama ada di dalam semayang ataupun di luar semayang. Zikir pun sama juga. Subhanallah, subhanallah. Sama, lebih kurang. Zikir Quran ni cara sifatnya sama. Itu dipanggil tahqiq, bacaan teramat perlahan. Satu lagi dipanggil bacaan tadbir. Yang saya kata satu juzuk kalau orang pandai baca Quran, dia boleh menghabisi tak sampai 30 minit ialah bacaan tadbir. Tuan-tuan semayang tadi imam tu baca Quran tu, tadbir tadi. Tak terlampau laju, tak terlampau perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Itu dipanggil tadbir. Tak terlampau laju, tak terlampau perlahan. Ada lagi satu bacaan yang diiktiraf dalam syarak, tetapi tidak digalakkan untuk kita baca dalam ibadah sebab dia terlampau laju, tapi masih meraihkan kaedah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini biasa dibaca oleh orang-orang tahfiz tak kala nak melatih-latih tubi membaca ayat. Nampak? Imam tadi hak tengah tadi tu hak betul lah. Kalau baca terlampau perlahan, pensan orang kat belakang ni. Kalau baca terlampau laju, tak boleh juga. Jadi yang pertengahan ni. Kita boleh menghabisi Quran 30 minit tuan-tuan dengan baca tadbir. Tapi 30 minit masa kita itu kadang-kadang tak sempat juga kita. Dah, pasal memerlukan kepada mujahadah, latih diri, kerohanian dan keimanan yang tinggi baru kita boleh menghabisi. Payah juga kan? Kena betul-betul rajin untuk kita baca Quran. Nak cerita tadi tak boleh tolak tuan-tuan. Walaupun satu huruf kita tak boleh tolak. Walaupun ada orang baca tak macam kita baca. Kita baca panjang, dia baca pendek, dia tak ada huruf itu. Kita ada. Umpama kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita baca maliki yaumiddin, dia baca maliki yaumiddin. Dua bacaan tu diiktiraf dalam syarak. Dibaca oleh ulama-ulama besar, umpama Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Nampak? Tapi dia tak boleh kata maliki yaumiddin tu tak boleh baca tu salah dah. Sebab kedua-duanya dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena terimalah walaupun satu huruf, walaupun kita tak baca huruf tu kena terima juga. Tak boleh tolak tentang Quran. 100% itulah Quran. Kita baca kok, kita tak baca kok, kita beramal kok, kita tak beramal kok. Kita kena mengakui. Nampak? Berbeza dengan selain Quran. Ada setengah perkara boleh jadi ada kekurangan, ada kesilapan, ataupun ada kita terima, ada kita tolak. Dan ini telah dicontohi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa tak kenal Al-Imam Asy-Syafi'i? Ikutan kita Nusantara Melayu. Walaupun tidak betul-betul Syafi'i lah, kan? Jangan ingat kita ni 100% mazhab Syafi'i kita ni. Kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i, orang kafir tak boleh masuk masjid. Tapi kita orang kafir boleh masuk masjid. Orang kafir tak masuk masjid saya, tak. Memanglah masjid awak dia tak masuk. Tapi masjid-masjid lain dibenarkan masuk. Kalau betul-betul ikut kata Imam Syafi'i, dia tak benar orang kufar, musyrikin memasuki masjid. Sama ada Masjidil Haram atau mana-mana masjid tempat solatnya orang Islam. Yang diberi kelonggaran hanyalah orang Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Itu pun bukan Masjidul Haram, masjid lain lah. Kalau betul-betul Syafi'i lah. Kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i, kita tak boleh bayar zakat pakai duit, kita kena bayar zakat pakai beras. Banyaklah kalau gaji
Ustaz kena buat kelas pengajar fiqh 7 hari 7 malam seminar, baru boleh tuan-tuan faham konsep dalam mazhab Syafi'i. Sama telah budak fiqh ni bidang saya lah, alhamdulillah ta'ala, dan usul. Nampak? Tapi kita bukan nak bicara pasal fiqh. Kita cuma nak kaitkan sikit sebanyak tentang prinsip fiqh, itu saja. Nampak? Tak boleh tolak tuan-tuan. Contoh yang paling baik saya bagi, ni tak masuk isi kandungan lagi ni. Tajuk saya nak bincang bab lain ni. Tapi dah tak tahu nak tengok tuan-tuan malam ni muka berseri-seri belakang ni. Tak tahulah dengan sebab saya hadir ke masjid ni kau, ataupun dengan sebab Maulidur Rasul kau. Nampak? Al-Imam Syafi'i tuan-tuan. Siapa nama Al-Imam Syafi'i? Kita dah sebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa nama dia? Kita kena ingat nama dia tuan-tuan. Kita berintimak kepadanya selepas Rasulullah SAW. Tapi kita tengok nama dia. Kalau boleh ingatlah. La yang bagi limuntami madhabil wahid ayajhal imamahu wa nasabah, kata Abu Hasan, Abu Husain. Tak patut seseorang yang berintimak kepada seseorang imam tidak tahu nama. Jadi kita kena tahu siapa nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan nama dia tu, nama moyang dia tu. Nama dia hak betul. Nama dia Muhammad bin Abdullah, tu Nabi. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafi'i itu nama moyang dia tuan-tuan. Orang Arab ni dia banyak nama. Kadang-kadang nama moyang dia, kadang-kadang nama keturunan dia, kadang-kadang nama tempat dia. Kita sebut Al-Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama dia, itu nama tempat lahir dia tuan. Kan? Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keturunan Nabi. Walaupun tak ada Habib kat depan, tak ada lah. Tapi dia memang keturunan Nabi. Dia bertemu dengan Nabi SAW di peringkat datuknya. Di peringkat abdi mana dia jumpa ke situ. Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia jumpa kat situ. Ada lagi bin Qusay bin Murrah bin Kilab, ada atas tu kan. Tapi dia jumpa kat Abdi Manaf. Dia jumpa kat situ dengan Nabi. Dia keturunan Nabi jugalah dia ni. Kat mana tadi? Nak cerita nak Imam Syafi'i tadi. Pasal apa Ustaz tekankan nama dia supaya kita ingatlah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia ada ramai anak murid tuan-tuan. Terutama ketika dia berada di Baghdad dan ketika dia berada di Mesir. Saya nak sebut kisah dia dengan seorang anak murid dia. Dia bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dia ni anak murid Al-Imam Syafi'i semasa berada di Mesir. Imam Syafi'i melalui dua kehidupan dia. Pertama di Baghdad, kedua di Mesir. Ketika di Mesir tu dia ada beberapa orang anak murid yang terkenal yang menyebarkan fiqh Al-Imam Syafi'i. Salah seorangnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Satu riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman dia belajar dengan Al-Imam Syafi'i. Satu buku Al-Imam Syafi'i mengajar buku beliau sendiri yang bernama Ar-Risalah. Kita tahulah Ar-Risalah ni buku Al-Imam Syafi'i, satu buku dalam bab usul. Awal-awal buku dalam bab usul ialah buku Ar-Risalah. Dia ajar. Ar-Rabi' kata, Al-Imam Syafi'i guruku. Tiap kali dia mengajar, dia sentiasa memperbetul-betulkan bukunya. Ajar sikit, dia beritahu, ni ada salah, ni ada salah. Setelah berapa kali berlaku begitu, dia pun tanya Imam Syafi'i, wahai guruku, aku nak tanya, pasal apa kau selalu membetul-betulkan bukumu? Padahal ini buku kau, macam mana dia ada salah lagi tu? Al-Imam Syafi'i pun menyebut satu perkataan yang akhirnya menjadi kaedah dalam keilmuan. Kaedah macam mana Ustaz? Buku yang paling betul atas muka dunia ni hanyalah Quran 100%. Selain daripada Quran akan ada sedikit sebanyak kekurangan. Apa kata Imam Syafi'i?
Dia kata innallaha. Kata ulama ni tuan-tuan, dia mempunyai makna yang amat tinggi nilainya. Walaupun tidak sehebat Quran. Sebab Quran ni kata-kata Allah, tapi ini kata-kata ulama. Dia kata innallaha ya'ba ayaj'al ala zahril ard kitaban asahha min kitabihi al-Quran. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala tidak akan menjadikan suatu buku itu sahih seumpama sahih bukunya, yakni Quran. Kesimpulannya, Quran je kita tak boleh tolak, mesti terima. Suka tak suka, Quran kita mesti terima. Buat tak buat, Quran kita mesti terima. Dan kita kena cuba mengamalkan setakat yang kita mampu, insya-Allah Ta'ala. Nampak? Sebab tu sebenarnya buku-buku yang ada dalam market kita ada sedikit banyak kekurangan. Ulama yang kemudian memberi nilai tambah dalam menghuraikan balik buku-buku ulama yang terdahulu. Itu biasalah dalam keilmuan. Nampak? Pasal apa tak sebut pasal Quran? Itu prinsip dalam ilmu. Sementara sebab ustaz nak sebut ayat Quran ni. Ni baru nak sebut ayat Quran ni. Ustaz nak sebut pasal Nabi tadi, perkaitannya ialah satu ayat Quran, tuan-tuan. Yang kita biasa dengar, budak-budak sekolah rendah pun kalau kita baca, dia selalu dengar ayat ni. Tuan-tuan pun saya ingat dah banyak kali dah dengar ayat ni. Daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz terjemah walaupun tuan-tuan dah tahu maknanya. Tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad. Kakak tu kembali kepada Muhammad, kembali kepada Nabi kita. Tidak kami mengutuskan engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Nampak? Rahmat Nabi ini bukan sekadar kepada seseorang tertentu, golongan tertentu, bahkan bukan sekadar kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh alam. Bila sebut seluruh alam ini, semua merangkumi manusia, beriman dan tidak beriman, merangkumi jin, merangkumi pokok-pokok, merangkumi seluruh alam. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tasawuf yang amat besar kedudukannya, dalam satu buku dia kata apa? Bersempena dengan ayat ini, dia kata bi'satu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmah wa syara'i'uhu rahmah. Dia kata kebangkitan perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, dan syariatnya juga adalah rahmat. Itu satu bentuk rahmat yang diketengahkan oleh beliau. Mana Allah Ta'ala hantar Nabi ni, tuan-tuan, satu rahmat. Sementara pula bukan saja kelahiran dia, tapi perutusannya itu satu rahmat. Bahkan dikata syariat Nabi juga terlebih-lebih lagi lah rahmat. Syariat Nabi ni rahmat, tuan-tuan. Nabi SAW nampak? Bawa kepada kita pelbagai amalan. Sebagainya ibadah yang berbentuk khusus-khusus, sebagainya ibadah yang berbentuk umum-umum, tapi semuanya adalah rahmat. Pasal apa rahmat, tuan? Kita beriman. Nampak? Bila Allah Ta'ala kata dalam surah umpama Al-Baqarah, ayat yang paling akhir ataupun kedua terakhir, ayat apa tu? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai akhir. Itu amanah Rasul. Kita kena hafal ayat tu dan kena baca setiap hari, setiap masa. Pasal dia ayat yang amat penting. Bahkan Nabi SAW ketika naik di Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, apa Nabi dapat? Nabi dapat 3 benda. Salah satunya ialah ayat ini di samping semayang. Ayat ni bukan saja ayat, tapi dia pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Ikut satu riwayat sahih Muslim
daripada Abu Sa'd. Nabi bukan dapat semayang saja, Nabi dapat ayat. Sebab tu kita kena ingat ayat. Kita kena hafal kalau boleh. Biar duduklah dada kita. Saya tua dah Ustaz, 70 tahun tak boleh hafal Ustaz. Boleh insya-Allah Taala. Kalau dah hafal saya kata sabar. Hafal dan kita sentiasa baca. Allah Taala sebut amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, berkaitan dengan rahmat dia. Qala Isya ni telah berimanlah Rasulullah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata telah beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tuan-tuan, kita ni sebenarnya hebat. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut kita di sisi Nabi SAW. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut satu-satu. Tapi bila sebut mukminun, kita lah tu. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Satu malam teramat mulia yang mana Nabi naik jumpa dengan Allah Ta'ala hingga ke satu tempat yang tidak pernah sampai kepada mana-mana Nabi. Bahkan Jibril pun tak pernah sampai kepada tempat itu. Ikut riwayatnya. Nabi kita yang boleh pergi sampai ke tahap itu, melepasi Sidratul Muntaha, tinggi sungguh, jauh sungguh, dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun sebagian ulama kata Nabi tak lihat Allah, sebagian kata Nabi melihat Allah. Tak kisahlah. Tapi nak cerita Nabi kita sampai ke tahap yang amat tinggi. Bak turun bagi kita semayang, bak turun bagi kita amanah Rasul. Jadi kita kena hafal ayat. Kemudian Allah Ta'ala kata kullun amana billahi wa malaikatihi. Setiap daripada mereka, yakni Nabi dan kita, mereka beriman pertama dengan Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Mereka juga beriman dengan malaikat. Pasal apa Allah Ta'ala sebut malaikat dulu, baru Allah Ta'ala sebut Nabi dan selain? Pasal apa? Kenapa Allah Ta'ala sebut Allah dulu? Beriman pada Allah, kemudian beriman pada malaikat. Kita belajar akidah Islam pun tauhid, beriman pada malaikat dulu kita belajar. Pasal apa? Bukan Nabi ni lebih mulia daripada malaikat? Ya, mengikut pandangan jumhur ulama. Tapi dengan sebab malaikat ni adalah perantara antara Allah dan makhluk ni, maka disebutlah malaikat dulu. Sementara pula malaikat ni lebih susah orang nak mempercayai berbanding Nabi. Nabi ni manusia, kan? Walaupun dia telah wafat, masih ada peninggalannya yang boleh kita kata benar. Tapi malaikat ni bukan dia benda ghaib. Susah orang nak beriman dengan malaikat ni, maka Allah Ta'ala sebut dulu selepas Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sebut kitab, nampak? Barulah Allah Ta'ala kata ni kulun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan akhirnya nabi-nabi yang ada. Banyak nabi ni tuan-tuan. Banyak umat ni sebelum ini dikatakan nabi saja 100,000 lebih, rasul 300 lebih. Nak kata ramai. Dan setiap nabi ni dia mempunyai dakwah yang sama, ajak manusia pada tauhid. Walaupun syariatnya berbeza-beza, bersesuaian dengan kehidupan mereka pada masa itu. Tak samalah. Walau bagaimanapun, rahmatnya kita tuan-tuan dari sudut syariat ni, kerana ringannya kita dari sudut syariat berbanding dengan umat-umat terdahulu. Tuan-tuan belajar Isra' dan Mi'raj setiap tahun. Bila kita buat bulan Isra' dan Mi'raj, kita buatlah ceramah dan seumpamanya. Nabi bila naik Isra' dan Mi'raj tuan-tuan, Nabi Allah Ta'ala bagi pertama semayang. Hari ni kalau orang yang tidak jaga semayangnya, terutama semayang berjemaah, rumah 2 meter je dengan masjid, tapi berat sungguh kaki nak melangkah ke masjid. Dia bukan saja tidak menunaikan tuntutan Islam, tapi dia juga sebenarnya mengabaikan pemberian Allah. Allah Ta'ala bagi ni semayang kurniaan semayang ni. Semayang ni bukan sekadar kewajipan, tapi dia kurniaan. Cuba kalau raja nak bagi kita datuk, bulu-bubuk orang nak pergi. Tapi bila kurniaan daripada Allah Ta'ala, orang tak peduli. Nampak? Nabi naik jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi semayang. Berapa banyak Allah Ta'ala bagi semayang kat Nabi mula-mula? Berapa rakaat? Bukan rakaat, berapa waktu? 50 waktu. Nabi mula-mula naik jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi semayang. Allah Ta'ala bagi 50 waktu. Kan? Bukan 50 rakaat tau, 50 waktu.
Kalau kita kali dengan rakaat, kalaulah sekurang-kurangnya satu waktu 2 rakaat tuan. Kalau 50 waktu kali dengan 2 rakaat, berapa dia keluar? 100 rakaat. Tuan-tuan bagi pula dengan 24 jam. Berapa rakaat keluar setiap jam? Purata. Awal purata, pukul rata. Purata, pukul rata. 1 jam 4 rakaat tuan-tuan kena sembahyang. Nampak? Ni kita sembahyang Isyak pukul 8.30 malam. Sembahyang 4 rakaat. Pukul 9.30 nanti sembahyang lagi 4 rakaat. 10.30 sembahyang lagi 4 rakaat. 11.30 sembahyang lagi 4 rakaat. Begitulah. Setiap jam, setiap masuk kita sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat setiap jam. Ni kan boleh sembahyang? Boleh tak? Kalau dah begitu memang kita paksa lah. Tapi Allah Ta'ala rahmat kat kita tuan-tuan, betul-betul diringankan. Allah Ta'ala bagi kat Nabi 100 rakaat. 50 waktu. Nabi buat turun. Nabi tak kata berat ni ya Allah Ta'ala. Macam mana? Nabi tak kata Nabi buat turun. Siapa yang tegur Nabi tu? Nabi Musa alaihissalam. Turun-turun jumpa Nabi Musa. Langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa alaihissalam. Langit ke-7 Nabi Adam. Ataupun Nabi Ibrahim, saya pun tak berapa ingat. Turun langit ke-6 lebih kurang begitu, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Muhammad, berapa Allah Ta'ala bagi sembahyang kau ni? Nabi pun kata 50 salatan fi kulli yawm wa laylah. Nabi kata Allah Ta'ala bagi aku 50 sembahyang siang dan malam. 50 sembahyang dia tu. Aku telah makan garam lebih dulu pada kamu. Umat aku satu waktu je, dia tak boleh buat. Baik kau minta Allah Ta'ala bagi kurang sikit. Minta diskaun. Nabi ni kan tuan-tuan, bila fikir Nabi Musa kata umat aku 1 rakaat pun tak boleh agak. Umat aku 50 rakaat nak buat ni berat juga. Nabi tuan-tuan dengan sifat rahmat dia naik balik jumpa Allah Ta'ala. Minta kurang. Berapa Allah Ta'ala kurangkan? Allah Ta'ala kurangkan 5. Bukan terus bagi 5 terus tak. Kurang 5 dulu. Nabi pun turunlah dengan 45 rakaat. 45 waktu. Nabi Musa tanya lagi, berapa Allah Ta'ala bagi kurang? Allah Ta'ala kurang 5 aja, ada lagi 45. Ya Allah, banyak lagi dia kata tu. Aku lebih dulu daripada engkau ya Muhammad. Umat aku tak boleh buat satu waktu saja. Engkau 45 berat. Kita kena terima kasih kepada Nabi Musa tu. Tapi takdir Allah Ta'ala lah dia juga kan. Setengah ilmuwan kata apa? Nabi Musa ni kalau dia nak tengok Nabi ni lama sikit. Waktu dia suruh Nabi naik kan. Minta kurang lagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kurang lagi 5. Turun lagi. Nabi Musa suruh naik. Dia naik lagi 5. Akhirnya tinggal berapa? Tinggal 5 sehari semalam. Berbeza rakaatnya, berbeza waktunya. 5 waktu ni bersesuaian tuan-tuan dengan kita. Kalau kita rasa 5 waktu ni berat, sebenarnya kita yang tak pandai menilai dan tidak menghargai kurniaan Allah Ta'ala itu. Sebenarnya bersesuaian sangat dengan kita. Kita sibuk masa mana pun tuan, mesti ada masa untuk 5 waktu. Pasal Allah Ta'ala jadikan kita, dia menjadikan waktu, dan dia juga membebankan kita dengan ibadah bersesuaian dengan kita dan waktu kita. Dapat 5 waktu. Nampak? Jadi ringan. Cubalah kalau 50 waktu tu kita semayang. Tak mampu kita. Sama juga dengan puasa tuan-tuan. Rahmat Allah Ta'ala pada kita ni telah diringankan kewajipan puasa ke atas kita umat Muhammad. Nanti saya sambung dah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب العزة اللهم إني أسألك العافية. Okey, baik. Kita sambung sikit. 5 atau 10 minit. Kat mana tadi? Jadi rahmat Nabi dari sudut syariat ini telah luas. Ibadah kita ni tuan-tuan, dia sebenarnya konsep rahmat Nabi ni dia banyak dan dia tamat luas. Cuma saya kupas pada masa tingkat ini dari sudut ibadah. Sebab ibadah ni dia dekat dengan kita. Jadi semayang kita tuan-tuan daripada banyak Allah Ta'ala sikit lah. Tak sebab Nabi duk minta dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi tak naik minta tuan-tuan, akhirnya kita semayang lah dengan apa yang telah difardukan. Akhirnya kita tak mampu. Kita tengok puasa juga tuan-tuan, rahmatnya Allah Ta'ala pada kita juga dengan rahmatnya Rasulullah itu sendiri tuan-tuan. Kita tengok umat terdahulu puasa. Tuan-tuan ingat dulu umat terdahulu puasa macam mana? Ibadah ni tuan-tuan, umat terdahulu dan umat sekarang ni dari sudut asalnya sama. Diorang semayang, kita pun semayang. Dan dikatakan rokok sujud macam kita, cuma yang membeza-bezakan ialah waktu semayang, bilangan rakaatnya, dan juga bacaan-bacaan yang ada dari sudut zikir dan seumpama. Sebab kita bahasa Arab, diorang bukan bahasa Arab. Kristian bahasa Ibrani, orang Yahudi dia bahasa Kipti, dia bahasa dia lain, sebutan dia lain. Nampak? Zikir pun sama. Kita zikir ya Hayyu ya Qayyum. Orang Yahudi dia zikir ya Ahya ya Syarahiyah. Ya Ahya ya Syarahiyah, makna sama. Nampak? Itu tak kisah, itu bahasa. Orang zaman dulu juga tuan-tuan, dia puasa, kita pun puasa. Takkan kita puasa makan, dia tak makan, dia pun puasa makan. Tak sama, sifat puasa sama. Kita tak makan, dia pun tak makan. Cuma yang membezakan salah satunya ialah waktu dia orang berpuasa. Tuan-tuan tahu umat terdahulu dia puasa macam mana? Waktunya amat lama dan panjang, berbeza dengan kita. Bahkan dikatakan Nabi di awal-awal puasa, Al-Imam Ibn Rajab kata Nabi di awal-awal puasa juga puasa seumpama umat terdahulu sebelum dinasahkan hukumnya itu. Macam mana puasa tu Ustaz? Puasa daripada Isya kepada Maghrib. Tuan-tuan,
Orang dulu dan Nabi pada mereka awal puasa Isyak sampai Maghrib. Waktu makan ni hanya antara Maghrib sampai Isyak aja. Azan Maghrib, tuan-tuan boleh makan. Tuan-tuan boleh semayang. Lepas Maghrib tu makan. Bila dah masuk azan Isyak, tuan-tuan dah tak boleh makan lagi dah. Semayanglah Isyak. Kalau terawih, semayanglah terawih. Lepas tu tidak ada lagi mori bagi. Tak ada mori dah. Pasal apa dah tak boleh makan dah. Kenapa? Tapi akhirnya Allah Ta'ala ringankan kepada kita umat yang kemudian. Allah Ta'ala panjangkan masa untuk kita makan. Buka puasa kita boleh makan. Makan tak? Kan? Macam-macam kita makan. Semayanglah Maghrib. Lepas semayang Maghrib, makan lagi. Pasal tadi buka makan kuih je. Nasi nak makan lepas semayang. Lepas semayang makan nasi lagi. Kan? Tunggulah nak Isyak, semayang Isyak. Lepas tu semayang terawih. Lepas terawih, makan lagi, murid. Masjid semua ada murid. Makan lagi. Semayanglah parah-parah aja. Makannya banyak kali. Tapi tak tahulah kok masjid ni buat 20. Buat 20 masjid ni. 8. Tengok, 8. Tak apalah. Tak kisahlah 8 ke 20. Tapi makan lagi. Kita balik pula kat rumah kan. Rehat, semayang, baca Quran, tidur. Bangun sahur, makan lagi. Jadi Allah Ta'ala perluaskan waktu untuk kita puasa. Banyak masa kita. Cuba kalau macam umat terdahulu, puasa makan hanya Maghrib sampai Isyak. Jadi beratlah sikit untuk kita lakukan. Tapi kalau Allah Ta'ala fardukan begitu, buat tetap kena buat. Tapi beratlah sikit. Kan? Tapi syariat kita ni, Allah Ta'ala rahmatkan. Jadi bersesuaianlah dengan Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala hantar Nabi sebagai rahmat. Segala-gala rahmat, terutamanya rahmat dari sudut ibadah, syariat, tuan-tuan. Kita ambil wuduk, tuan-tuan. Umat dulu pun ambil wuduk. Tapi kita bila tak ada air, kita boleh ambil tayamum. Nampak? Umat dulu tak boleh. Kita banyak rukhsah, tuan-tuan. Allah Ta'ala semayang 5 waktu, 4 rakaat, 3 rakaat, umpamanya. Tapi bila kita musafir, kita boleh jamak, kita boleh qasar. Betul-betul rukhsah ni semua rahmat kalau kita kaji. Yang kadang-kadang sebagai daripada rukhsah, tuan-tuan, dinyatakan tidak ada di sisi umat dan kaum terdahulu. Sebab tu ada riwayat mengatakan Nabi Musa bila dia tengok kelebihan umat Nabi Muhammad ni ada 10. Walaupun sanad riwayat itu dhaif, tapi disebut banyak oleh ulama kita, umpama Imam Abu Lail dalam buku dia Tafsirul Waqidi dan lain-lain. Nabi Musa tengok dalam buku Taurat dia, tuan, akan ada satu umat yang Allah Ta'ala bagi banyak kelonggaran, tapi banyak kelebihan. Kita umat yang paling akhir, tuan-tuan, dari sudut kehidupan, tapi dari sudut masuk syurga, kita adalah umat yang terawal. Dikatakan tidak ada orang yang akan masuk syurga di kalangan umat terdahulu sebelum masuknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang akhir dari sudut keduniaannya, tapi awal dari sudut masuk syurga. Banyaklah. Nabi Musa tengok lepas satu ada 10 kelebihan umat Muhammad yang tidak ada pada umat. Sampai dikatakan tamanna Musa ayakuna min ummati Muhammad. Nabi Musa kata, ya Allah, bagilah aku jadi umat Nabi Muhammad. Tapi riwayat dia ni dhaif sikit lah. Ini sekadar nak berkongsi. Sampai tahap macam tu. Sebab dia tengok banyak sangat kelebihan kita ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena berbangga, kita kena berterima kasih, dan kita kena rasa rahmat ini. Rahmat sungguh Nabi kepada kita. Bukan sekadar kita nak sekadar memperingati mauludnya, tapi kita nak ambil kebaikan dari sudut itu. Nabi ni rahmat. Maka dari sudut ibadah dan semuanya kita kena sentiasa jaga. Mudah-mudahan kita juga akan di kalangan kelompok orang yang mensyukuri nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Boleh? Kena lagi? Ustaz tak apa, 2 jam cakap pun tak apa. Nampak? Jadi bersempena dengan masa yang singkat ini, itulah yang kita boleh kongsikan, tuan. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW selaku Nabi yang akhir, dan rahmatnya juga baginda kepada kita selaku umat dia yang paling akhir. Bahkan kita, tuan-tuan, ni penutup lah ya. Walaupun kita ni jauh dengan Nabi dan semakin dekat dengan kiamat. Tuan-tuan selalu buka YouTube, tuan-tuan tengoklah. Saya kadang-kadang setiap hari saya tengok, tuan-tuan, ucapan dan ceramah
ulama-ulama besar di tanah Arab, daripada Syria, daripada Yaman. Kita sebenarnya dah akhir tuan. Akhir sangat. Antara petanda akhir ialah peperangan yang akan berlaku di tanah Arab, terutama di Syam, di Syria. Dekat sangatlah kita kata. Mungkin tak tahulah, boleh jadi zaman kita, boleh jadi zaman cucu atau anak kita, tapi teramat dekat. Sehingga ada yang kata boleh jadi pada zaman kita, 10 tahun atau 20 tahun lagi. Sebab dekat sangat. Kuasa-kuasa besar dah pergi ke Syria, tuan. Akan berlakulah apa yang Nabi sebut sebagai malhamah, peperangan terbesar umat Islam di akhir zaman. Yang disebut di sisi puak-puak Yahudi sebagai Armageddon. Malhamah, tuan. Satu peperangan yang amat besar. Apa makna malhamah? Peperangan yang amat dahsyat sehingga daging manusia bertebaran atas bumi. Sebab tu dipanggil malhamah. Malhamah daripada laham. Laham ni daging. Dan kalau kita tengok ceramah Dr. Umrah Hussein, dikata malhamah ialah peperangan nuklear. Dahsyat. Tapi kita tak tahu Allah Ta'ala mana. Di samping yang lain-lain lah, Dajjal dan seumpamanya. Jadi tak sempatlah kita nak kongsi banyak pada malam ini. Cukup sekadar kita mengimani Nabi ni rahmat, agama ni rahmat, dan ibadah yang kita lakukan hari-hari ini bukan sekadar kewajipan, bebanan, tapi dia juga adalah satu rahmat. Yang mana kita akan mengecapi rahmat ini esok-esok insya-Allah Ta'ala. Jadi saya mungkin setakat itu dulu. Walaupun masa yang tak amat singkat, tapi mudah-mudahan kita dapatlah berkongsi benda yang baik insya-Allah Ta'ala. Saya doakan diri saya dan juga sekalian yang ada, kita sentiasa memakmurkan masjid yang kita sayang ini. Mudah-mudahan sentiasa kita memenuhinya, terutama pada setiap waktu sembahyang lah, sekadar yang kita mampu insya-Allah. Jadi saya setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Kemudian kita salat Isya insya-Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.